Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada lecturer kita, iaitu Dr. Walis Nasi dan semua sahabat-sahabat saya sekalian. Saya mewakili daripada kumpulan saya, iaitu Muhammad Afif bin Muhammad Rafiq 252052, Muhammad Zaki bin Muhammad Yusuf 25153, Muhammad Kusaini Al-Mizan 251889, dan saya sendiri Muhammad Anil Usman, nombor metrik 243454. Okey, hari ini saya akan membentangkan dan menceritakan sedikit tentang gerakan kesatuan sekerja dalam untuk subjek kita, itu subjek pentadbiran buruh di Malaysia. Okey, mula ni saya maafkan saya doktor sebabkan kita telah buat banyak kali dah video presenter untuk 4 orang dalam video ni, tapi tak boleh rekod sebabkan ada masalah teknikal. Jadi saya mewakili grup saya sendiri untuk membentangkan tajuk yang diberikan oleh doktor itu. Okey, berkenaan ini masuk pada pengenalan, iaitu mengenai kesatuan sekerja. Di sini saya ingin ceritakan pengenalan sedikit tentang gerakan kesatuan sekerja. Ia merupakan salah satu gerakan kesatuan sekerja, merupakan salah satu pentadbiran buruh di Malaysia. Pertubuhan ini adalah suatu bentuk pekerjaan atau industri yang tertentu dikenali sebagai badan yang menjaga melindungi keselamatan pekerja. Itu tujuan gerakan kesatuan kerja. Dan kita kalau ikutkan balik, pertubuhan ini adalah terhad kepada pekerja yang dikeluarkan dalam bidang pengurusan, penyediaan, sekuriti dan sebagainya. Dan bidang kesatuan kerja ini adalah untuk membantu dan menjamin hak-hak sebagai seorang pekerja. Dan kalau ikutkan, kita tengok section yang diputuskan itu Akta Kesatuan Sekerja 1959, yang bermaksud apa-apa perhubungan atau gabungan pekerja-pekerja atau majikan yang menjadi pekerja di mana tempat bekerja adalah Malaysia Barat, Sabah Sarawak mengikut namanya berkenaan. Okey, di sini kita maklum bahawa Malaysia ni ada Malaysia Barat dan Sabah, yang termasuk Sabah dan Sarawak dan Semenanjung. Dan kita tengok balik, kesatuan sekerja ini berperanan untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dari segi hak dan jaminan pekerjaan. Okey, kita pergi kepada teori berkaitan perburuhan. Ianya terdapat banyak mengenai kesahihan ketelahan teori kelawaran sub buruh sebagai teori permintaan buruh. Dalam ujian majikan beberapa firma di Amerika Syarikat selaku anggota aliran pemikiran Sekretariat pada tahun 1946. Kajian walau bagaimanapun, kajian ini dikritik semula oleh Matchlab pada 1944 sebagai pendorong aliran neoklasik. Soalan yang boleh berkait rapat dengan perasaan tersebut mengikut tingkat pekerjaan dan kemahiran pekerja. Hal ini sangat penting kerana perkembangan terbaru dalam ekonomi Malaysia. Malaysia menghadapi pelbagai isu pasaran buruh, terutamanya dari segi ketersepadanan buruh dan pengangguran yang memang agak tinggi pada masa sekarang, dan ia adalah kerana sebab penentu dapat dikenali pasti, maka perubahan dasar akan dilakukan dengan lebih mudah. Kalau kita akan ikutkan balik ni, saya akan bacakan pertumbuhan ekonomi kita hanya sebanyak 5.4% untuk tempoh 2010 hingga tahun 2012. Disebabkan oleh dua faktor input, dengan TFP hanya menyumbang 1.1% sahaja. Kalau ikutkan, Malaysia ni memang sentiasa berusaha untuk mengumpulkan modal, tapi mengumpulkan modal itu hanya tidak secukup untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dalam masa jangka yang panjang. Okey, selain itu TFP juga perlu dimajukan sebagai sumber utama pertumbuhan supaya dapat memastikan pertumbuhan lebih sama, kerana modal buruh tertaluk kepada kekurangan dan juga volatiliti pasaran. Kita tengok balik kepada peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran buruh.
Sejarah penubuhan Kesatuan Kerja ni ianya bermula di Britain semasa revolusi industri berlaku hasil daripada pengembangan pesat bukaan kilang dan caban industri ini semakin pesat. Pada waktu inilah, pada tahun 1915, Kesatuan Kerja ini ditubuhkan untuk mendapatkan hak, dan disebabkan perkembangan industri ini di Malaysia terutamanya berlaku pada dua peringkat itu pada tahun 1940 dan selepas Perang Dunia Kedua. Okey, kita tengokkan situasi. Kalau contoh di Malaysia, kita tengok situasinya di ladang getah dan pelubung bijak timah yang mana di ladang getah terdiri daripada masyarakat India, dan di lubung bijak timah masyarakat Cina yang mengusahakannya. Pada waktu ini Kesatuan Kerja ni kurang mendapat pendedahan kerana terlibat sebabkan taraf penempatan mereka di tanah Melayu hanyalah sementara. Walau bagaimanapun, menunjukkan perubahan apabila Cina mula melibatkan diri berbagai-bagai persatuan dan pertubuhan dipengaruhi oleh komunis daripada negara Cina. Okey, sekarangnya bila tertubuhnya banyak persatuan dan apa semua, berlakulah gerakan mogok disebabkan mereka mula menuntut hak-hak masing-masing. Sungguh pun Undang-Undang Kesatuan Kerja yang pertama telah diluluskan pada tahun 1940 di Negeri Selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Tetapi ianya tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh pemerintahan Jepun yang menjajah di tanah Melayu pada tahun dulu. Pada tahun 1946 barulah Animan Kesatuan Kerja 1940 maafkan saya, dilaksanakan dan dikuatkuasakan ke seluruh tanah Melayu dan didaftarkan dengan pendaftar Kesatuan Kerja. Selain itu, sebuah jabatan baru ditubuhkan bagi mengendalikan urusan pendaftaran dan penyelidikan aktiviti kesatuan. Jabatan penasihat juga ditubuhkan. Semasa berlakunya tahun 1940 ini, zaman yang agak tenat sikit disebabkan berlakunya aktiviti pelibatan Parti Komunis melalui Satuan Kerja menjadi semakin lemah, dan sebab itulah pengawalan undang-undang terhadap Kesatuan Kerja masih diteruskan walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan. Dan pada hari ini akta ini diubah dan pada tahun 1959 dan disemak balik pada tahun 1981 dan sampailah sekarang digunakan di seluruh semenanjung Malaysia, dan kemudiannya diperluaskan sehingga ke Sabah dan Sarawak pada tahun 1965. Okey, kalau kita tengok balik pada masa sekarang mengenai isu terkini di Malaysia. Pada masa sekarang, isu kebajikan pekerja memang amat dititik beratkan disebabkan berlakunya penindasan oleh majikan, dan biarnya gerakan Kesatuan Kerja inilah diperhebatkan dan dianalisis balik, dan pada masa sekarang juga ditubuhkan juga untuk dipanggil sebagai PKSO, iaitu untuk membangunkan sumber manusia dan menjamin kesihatan dan keselamatan pekerja. Selain itu, terdapat fokus Kesatuan Kerja oleh Balakrishnan adalah memperluaskan ruang antara pembagian pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat, dipanggil menggunakan sektor informal. Tugas Kesatuan Kerja adalah mengikut kesatuan masing-masing. Selain itu, KWSP juga ditubuhkan untuk menjamin pendapatan mereka selepas mereka pencen dan berhenti daripada pekerjaan disebabkan faktor usia. Okey, contohnya untuk bagi kekitangan kerajaan juga, persatuan QPEC ataupun dipanggil Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awan telah ditubuhkan untuk menjamin kebajikan para pekerja kerajaan.
kita tengok pula halangan untuk penubuhan kesatuan ini oleh kesatuan pekerja ini. Halangan penubuhan persatuan oleh majikan juga boleh dikatakan satu isu di Malaysia. Walaupun penyertaan dalam kesatuan sekerja memberi lebih banyak faedah kepada pekerja, namun dia tidak memberi manfaat besar kepada majikan. Ini adalah satu-satu isunya yang timbul daripada majikan sendiri. Sebagai contoh, kita lihat pada syarikat makanan segera McDonald, Al-Khoilan Eksekutif dahulu menyatakan bahawa masalah pertama berurusan dengan kesatuan pekerja ialah peningkatan kos gaji dan lain-lain faedah telah membawakan majikan untuk mengekang majikan untuk tempoh masa yang panjang. Okey, itu di pengurusan melalui McDonald. Dan ada juga timbul isu di beberapa negara yang lain. Seperti di beberapa negara, majikan akan mencari jalan untuk menghalang kesatuan sekerja bertindak kerana imej yang dibawa oleh kesatuan sekerja membawa trauma yang teruk kepada majikan. Ini disebabkan berbagai tuntutan yang telah dibuat oleh kesatuan sekerja untuk menjamin pekerja. Dan ini tindakan demonstrasi atau mogok akan mencemarkan imej majikan dan memberi kesan negatif sekaligus menjajakan produktiviti dan prestasi organisasi. Kalau kita dapat tengok di sini, kita dapat tengoklah pekerja ini mula bersuara untuk hak-hak mereka, dan disebabkan suara itu dia akan menyatakan mogok apa semua itu. Contohnya kita lihat di Malaysia sendiri, ada yang nak pekerja-pekerjanya yang nak buat tindakan mogok ini, tetapi majikan di kilang elektronik Indonesia ini berjaya menahan bekerjanya menyertai kesatuan selama 15 tahun dengan mengambil langkah berikut, dengan pembayaran gaji berpatutan, memberi nasihat kepada pekerja yang bermasalah, menyediakan persekitaran tempat kerja yang selamat dan juga menjaga kebajikan. Selama 15 tahun ini, para majikan menjaga setiap kebajikan para pekerja, dan selama 15 tahun inilah mereka pekerja di kilang ini tidak menyertai sebarang kesatuan sekerja, sebabkan tindakan majikannya yang menjaga kebajikan pekerjanya. Seterusnya kita tengok pembandingan isu yang serupa, itu isu di negara maju lain. Kita sedia maklum bahawa perdagangan buruh di Malaysia dan Indonesia adalah sangat penting kerana terdapat banyak imigrasi yang melibatkan pekerja daripada salah satu negara tersebut. Kerana Malaysia ini merupakan negara bekas jajahan dan Indonesia juga merupakan bekas jajahan negara lain, dengan melaksanakan perundangan yang melakoni oleh sistem perundangan negara ini. Justru itu cabaran yang perlu dihadapi mana negara penghantar dan penerima mempunyai perundangan yang sangat berbeza antara kedua negara ini. Kalau kita tengok, negara Indonesia telah banyak menghantar pekerjanya di Malaysia, dan disebabkan itu mereka telah menguatkuasakan beberapa undang-undang jenis pekerjaan dan sosial serta hak pekerjaan. Berdasarkan dan sebabkan itulah Malaysia ini tidak, antara kata sepakat dengan Indonesia dan Malaysia ini tidak sampai lagi kata sepakat, disebabkan berlakunya pelbagai tuntutan oleh negara Indonesia, dan sebabkan terlampau banyak migrasi pekerja Indonesia kepada pekerja Indonesia ke Malaysia, dan jadinya terdapat satulah peristiwa. Kalau kita tengok kat contoh lah di negara lain seperti di negara Perancis, mereka akan melakukan satu mogok disebabkan permintaan mereka tidak dipenuhi oleh majikan. Kalau kita tengok balik ni, di Malaysia tak adalah sampai tahap mogok oleh pekerja Indonesia. Cumanya kita ni agak tegas sikit sebab perjanjian pun masih bincang, tapi tak ada kata sepakat lagi lah untuk memastikan kerjasama semakin utuh. Okey, akhir sekali saya membuat kesimpulan bahawa
sememangnya kerajaan Malaysia ini menggalakkan kegiatan kesatuan sekerja dalaman kerana ianya amat praktikal kepada golongan pekerja dan majikan. Kesimpulannya pula, kita dapat lihat peranan kesatuan sekerja adalah penting kerana menjaga kepentingan tiga pihak, iaitu pekerja, majikan dan kerajaan, untuk meningkatkan produktiviti dan wawasan negara. Okey. Dengan tertubuhnya beberapa kesatuan sekerja seperti Buruh Antarabangsa, ILO, MTUC, KUPEX dan Pertubuhan Buruh Malaysia, kita dapat lihat masing-masing berpeluang untuk menjadi wakil Malaysia ke persidangan tersebut. Dan urusan pelantikan wakil persidangan itu juga masih terletak pada budi bicara Kementerian Sumber Kewangan Manusia. Okay, seterusnya saya kesimpulan di sini bahawa mungkin kerana dasar pandang ke timur ini menyebabkan Malaysia sangat support lah untuk kesatuan sekerja ini, kerana dia dapat meningkatkan produktiviti negara serta syarikat. Okey, itu saja saya bagi pihak kumpulan saya sendiri daripada pihak Zaki, Rash dan Hafiz ingin meminta maaf sekiranya terdapat kekurangan daripada pihak kami, dan hasil pembentangan ini terpaksa saya yang melakukan seorang diri disebabkan terdapat masalah teknikal. Jadi saya harap Dr. Veli dapat menerima tugasan pembentangan saya ini. Dan akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Veli kerana sepanjang pembelajaran sajak ini Dr. Veli telah mencurahkan segala ilmunya dan baktinya kepada kami, dan kami harap Dr. Veli dapat halalkan segala ilmu yang telah Dr. Veli ajarkan kepada kami semua. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera.